السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Ansari anna Itban bin Malik radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman shahida Badra min al-Ansar أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن دكشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, satu orang sahabat Nabi yang bernama Itban bin Malik radhiyallahu anhu
Dan Itban bin Malik ini, dia di antara sahabat yang ikut serta sama dengan Nabi SAW di dalam perang Badar. Tuan-tuan, dia ada banyak nas yang menceritakan orang-orang yang terlibat dalam Nabi, yang terlibat dengan Nabi di dalam perang Badar, mereka ini terpelihara. Istimewa orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar kerana itu perang mula, perang yang pertama dalam Islam. Mereka diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada sahabat yang ikut serta bersama dengan Nabi dalam perang Badar itu ialah Itban bin Malik. Kata dia, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Itban dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni ankartu basari. Dia kata, ya Rasulullah, mata saya ni makin rabun. Mata saya ni makin kelabu. Mata saya ni duk kuai tak nampak. Wa ana usalli li qaumi. Sedangkan aku ni imam kepada kaum aku. Dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW akan umur tua dia yang menyebabkan mata pun tak berapa nak nampak, sedangkan dia adalah imam kepada kaum dia. Kata dia, فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارِ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Tambah teruk lagi apabila hujan, dia kata. Bila hujan, di antara rumah aku dengan masjid yang aku duk pergi jadi imam ni, dia ada satu lembah. Dia ada satu wadi, dia ada satu kawasan tanah rendah. Bila hujan, kawasan tu dia jadi bergenang air. Dia kata. Tambah dengan saya ni mata tak apa nampak. Tambah pula dengan saya ni laluan rumah nak pergi ke masjid ni pula kalau hujan dia bertakung air. Susah saya nak pergi masjid lah ni. Lam astati' an atiya masjidahum fa usalliya lahum. Menyebabkan saya ni jadi tak mampu, jadi tak upaya dah nak pergi jadi imam di masjid. Mata tak nampak pun susah dah. Dia main hujan, dia jadi lecah, lagi susah nak pergi. Dia mengadu hal ni kepada Nabi SAW. فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. Ini yang tujuan dia. Kalau dalam bahasa orang putih, dia kata ini subject matter dia. Ini hak utamanya. Cerita panggil Nabi mai rumah, cerita pergi jumpa Nabi SAW, cerita duk habaq mata tak apa nampak, cerita kata kalau hujan laluan nak pergi ke masjid tu menyebab banjir dan menyebabkan dia jadi susah nak pergi, tu semua cerita. Tapi hak tujuan sebenar dia kata apa? Fawadittu ya Rasulullah annaka ta'ti fatusalli fi baiti. Saya teringin sangat. Wadittu dalam bahasa Arab ni maksudnya harap sangat. Saya harap sangat kok kalau boleh tuan mai rumah saya sekali, fatusalli fi baiti, semayang di rumah saya sekali, fa'attakhidhuhu musalla. Tempat tuan semayang saya nak jadikan tempat saya semayang. Tuan-tuan, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata soal tabarruk. Kan kita duk kata ambil berkat kan. Soal tabarruk, soal mengambil berkat ni hanya pada diri Nabi SAW. Itu tidak ada khilaf. Lain daripada Nabi ni cerita panjang. Tok guru main mengajar di masjid, dia minum air ada tak habis sikit, kita pergi duk berobok gelas tu. Tak ada apa, kalau kita mengkelan, kita berasa kering rengkung, kita nak minum boleh. Tapi jangan ingat lebih-lebih. Jangan duk ingat ni bekas tok guru ni aku minum. Tabarruk, mengambil berkat ini hanya pada Nabi SAW. Dan tidak berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Tidak berlaku. Abu Bakar As-Siddiq ni manusia cukup hebat, tuan-tuan.
Tak ada siapa pergi berebut nak minum air dia dan sebagainya. Tak ada. Tidak berlaku pada Umar Al-Khattab, tidak berlaku kepada Osman bin Affan, tidak berlaku kepada Ali bin Abi Talib, tidak berlaku. Tetapi pada Nabi SAW, itu sepakat semua ulama. Ada berkat dia. Imam Malik, Imam Mazhab Maliki. Dia Imam Madinah. Imam Malik bin Anas, dia Imam Madinah. Dia mengajak di Masjid Nabawi, sampai wafat dia di Masjid Nabawi, dia dikebumikan di Baqi', di perkuburan orang-orang Madinah. Semasa hidup dia duduk semayang di masjid, dia duduk di satu spot tu aja, satu tempat tu aja. Sehinggakan perbuatan dia diperhatikan, bahkan diambil perhatian oleh ramai orang. Orang tanya Imam Malik, pasal apa dia selalu kalau semayang sunat, selain daripada di rumah, di masjid dia akan semayang di tempat berbetulan dengan imam duduk ni. Kita pergi Raudah tu. Raudah tu tapak asal masjid Nabi bina. Dia ada satu mihrab imam di situ. Itu mihrab masa Nabi jadi imam dulu. Belakang mihrab tu, tempat makmum hak pertama duduk berbetulan dengan imam tu, tentu Imam Malik duduk. Orang tanya dia, apa jawab Imam Malik? Dia kata, aku nak ambil berkat Nabi SAW, kerana di sinilah tempat Nabi duduk semayang sunat kalau Nabi tidak jadi imam. Sebelum dia jadi imam tu, dia semayang sunat di situ. Kadang di rumah, kadang di situ. Kalau di masjid, di situ. Maka Imam Malik, dia pajak tempat tu. Pasal apa? Tempat Nabi semayang itu ada berkat dia. Itban bin Malik panggil Nabi mai rumah dia. Dia kata, teringin sangat aku ni. Dia kata, kalau boleh tuan mai di rumah, tuan semayang di rumah saya, fa'attakhidhuhu musalla. Tempat tuan semayang, saya akan jadikan musalla, jadikan tempat saya semayang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'af'al insyaallah. Nabi kata, sa'af'al insyaallah. Insyaallah saya akan tunaikan permintaan kamu. Qala Itban, faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'a an-nahar. Esok aja. Hari ni dia pergi jemput Nabi, esok aja Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mai di rumah dia. Nabi mai di rumah dia ketika matahari tengah naik meninggi. Nabi pergi di rumah dia. Fasta'zana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'azintu lahu. Ini adab. Nabi bila pergi di rumah dia, Nabi minta izin nak masuk. Nabi kata, bolehkah saya masuklah? Kata Itban, fa'azintu lahu. Maka aku izinkan Nabi masuk. Falam yajlis hatta dakhala al-bait. Nabi masuk, Nabi tak terus duduk. Faqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Dalam duduk berdiri itu Nabi tanya dia. Nabi kata, hang nak suruh aku semayang tang mana? Dia jemput Nabi mai rumah dia, dia nak suruh Nabi semayang di satu tempat. Tempat tu dia nak jadikan musalla dia. Nabi masuk, sebelum Nabi duduk, Nabi tanya dulu. Nabi kata, tang mana nak suruh saya semayang? Fa asyartu ila nahiyatin minal bait. Dia tunjuk satu tempat. Dia kata, tang ni. Nahiyah, satu penjuru di rumah dia. Kalau boleh, dia kata, tuan semayang tang ni. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Nabi pun pergi tempat yang ditunjuk. Nabi berdiri dan Nabi takbir semayang. Semayang apa? Semayang sunat. Dalam hadis dia tak cerita sunat apa. Cuma orang pasang balik. Masa tu matahari tengah duk naik tinggi. Mungkin sembahyang duha. Mungkin. Maka Nabi SAW semayang. Fasaffafna fasalla raka'atain. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Itban yang menjadi tuan rumah, bila tengok Nabi berdiri di situ nak semayang, fasaffafna. Dia kata, kami pun pakat buat saf berimam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa sembahyang itu boleh berimam. Sembahyang duha di rumah, kita nak jadi imam, isteri nak jadi makmum, boleh tak boleh? Boleh, berdasarkan kepada
hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari. Begitu. Fasafafna, maka kami pun pakat buat saf. Fasalla raka'atain, Nabi semayang 2 rakaat. 2 rakaat, Nabi bagi salam. Mereka pun pakai ikut. Summa sallama, kemudian Nabi bagi salam. Wahabasnahu ala khazirin sana'nahu. Habis semayang, kami tahan Nabi. Tak bagi Nabi balik lagi. Pasal apa? Kami ada buat sikit makanan nak jamu Nabi SAW. Makanan tu dia panggil khazir. Khazir ni apa? Daging cincang. Ada kuah. Kan? Daging cincang ada kuah. Mereka buat bagi Nabi SAW makan. Fasaba fil bait rijalun min ahli dar. Orang kampung dengar kata Nabi mai rumah Itban. Dalam masa saat tu aja pakak berhimpun ramai di rumah dia. Oh Nabi ni kan. Bulan hari tu kita cerita pasal seni jadi wakil rakyat. Kan? Wakil rakyat mai poroyoh dah sekampung. Nabi mai. Nabi mai di rumah Itban. Sekampung royoh. Dalam masa saat aja pakak berhimpun di rumah Itban ni. Zawu adadin fajtama'u, beberapa orang saat aja satu-satu jadi ramai duk ada di rumah Itban ni. Faqala qailun minhum aina Malik bin Dukhshun. Dalam ramai ni dia jadi ceritalah. Kita kalau duduk seorang ni tak cakap apa, bila 2 nak bersembang, bila 3, bila 4, bila 5 cerita rancak. Cerita rancak. Bukan kita aja, siapa pun lagu tu lah. Bila ada 2, bila ada 3, bila ada 5, bila ada 7, bila ada 10, cerita kawan ni sikit, kawan ni sikit, kawan ni sikit, cerita sudah jadi ramai. Dalam pada doa ada tu, faqala qailun minhum, satu orang sudah bercakap. Dia kata, aina Malik bin Dukhshun? Mana dia Malik? Malik bin Dukhshun. Dia pahak doa ada tu, beralih kiri, beralih kanan, tengok Malik mana? Malik tak ada pun, yang orang lain ada belakang. Tengok Me'e ada, tengok Sa'ad ada, tengok semua ada. Malik mana? Maka duk tanya. Faqala ba'duhum, hak lain pula jawab, dia kata zalika munafiq. Dia main. Dia bila ramai ni dia main. Oh, dia kata Malik, dia nak main. Ni Nabi main ni dia nak main. Ada lah. Pasal apa? Pasal Malik ni zalika munafiq. Dia ni satu munafik. Oh, sedap kata dekat Malik ni. La yuhibbullah wa rasulah. Hampa bukan tak tahu Malik ni dia munafik. Dia bukan suka Allah dan Rasul. Orang macam kita ni sukalah dengar tok guru mai pakai mai. Dia ni munafik ni bukan nak mai. Cakap lagu tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul. Nabi ni dengar depa ni duk cakap di luar. Nabi pi tegur depa. Nabi kata la taqul. Jangan duk sedak mulut kata dekat Malik ni dia ni munafik. Hang tahu mana kata dia munafik? Hang siapa hang nak hukum kata dia munafik? Hang hebat sangat ke sampai hang nak kata dekat dia munafik? La taqul. Nabi kata jangan kata macam tu. Ala tarahu qala la ilaha illallah. Nabi dengan marah ni Nabi kata, hampa tak pernah dengar ke Malik ini mengucap la ilaha illallah? Malik ni orang Islam. Dia apa kata dia munafik pasal apa? Yuridu bidzalika wajh Allah. Nabi kata manusia ni apabila dia pilih masuk Islam, apabila dia sebut la ilaha illallah, bila dia kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia tak ingat lain melainkan dia nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kau kata tadi dia pun kata balik, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau lagu tu Allah dan Rasul lebih tahu. Dia kata kami duk nampak dia ni nampak pelik, tu sebab kami kata dia munafik. Tapi kalau dah Nabi kata tak, Nabi tak bagi kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qala qulna fa inna nara wajhahu wa nasihatuhu ila al-munafiqin. Cumanya dia kata yang kami kata ni bukan pasal apa? Pasal kami nampak dia ni nampak duk condong belah munafik. Kata lagi. Nabi tegur dah tu. Nabi tegur dah. Dia pun nampak dah cantik dah tarik brek.
tarik handbrake semua, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kita ingat kot dah tarik handbrake habis dah. Boh lagi stay lagi. Dia kata yang tu tak tahulah. Dia kata cuma fa inna nara. Cuma kami tengok. Kami nampak Malik ni, dia ni nampak macam condong, macam cenderung, macam dia ni macam munafik. Kata lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi kata yang tu aku tak tahu. Nabi kata cuma satu aku nak bagi tahu dekat hampa. Siapa mengucap la ilaha illallah dan dia mengucap tu kerana dia nak mencari keredaan Allah, Allah haramkan api neraka sentuh tubuh dia. Nabi kata. Habis Nabi buh yang tu baru pekat diam habis. Kesimpulan hadis ni apa tuan-tuan? Kesimpulan hadis ni nama kata manusia. Kita lah. Nama kata manusia, nama kata kita ni, kalau tak kata ke orang tak apa syok. Dia lagu tu. Nama kata manusia ni main masjid 5 waktu sehari semalam, jemaah, balik rumah baca Quran, malam mengaji kitab. Tapi tang kata ke orang ni dia susah lah kalau tak kata kan. Dia itu manusia. Dan itu berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Cuma nasib mereka baik pasal apa? Pasal Nabi duk ada tepi mereka. Mereka telanjak, Nabi kah. Nabi potong ketelanjuran mereka. Nabi peringat mereka. Maka segera mereka berhenti daripada telanjang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna lana'udduha 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata hampa ni innakum la ta'maluna a'mala. Dia kata dekat orang hak duduk depan dia ni golongan tabi'in yang tak jumpa Nabi. Sebab Anas bin Malik ni dia umur panjang. Dia mati umur 100. Jadi dia jumpa ni dengan generasi tabi'in yang tak dan jumpa Nabi ni. Dia jumpa. Dia kata ke mereka. Dia kata innakum la ta'maluna a'mala. Dia kata hampa ni suka buat amalan yang ia adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r, yang hampa anggap remeh benda tu, lebih remeh daripada rambut selai. Dia kata begitu. Hampa ni, dia kata hampa ni kalau nak buat satu-satu benda, hampa ambil ringan. Hampa mengatakan orang pun hampa ambil ringan, hampa fitnah orang pun hampa ambil ringan. Hampa ni, Anas kata dekat tabi'in yang ada di depan dia, hampa ni suka macam tu. Suka ambil mudah semua benda. Ambil ringan semua perkara. Sedangkan dia kata, in kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami, Anas kata, para sahabat ni, orang yang dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sedangkan kami ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang hari ni hampa nampak ringan, bagi kami benda ni berat, bahkan boleh membinasakan iman kami. Kami cukup jaga benda ni. Nak terbit di mulut sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang, susah. Mulut sahabat ni nak terbit kata-kata yang boleh bagi sakit hati orang lain, susah. Pasal apa? Pasal mereka selalu ingat kata benda tu boleh jadi al-mubiqat, boleh jadi benda hak boleh menjahanamkan iman mereka. Dia beringat macam tu. Kita hari ni lah kan, bila nak buat satu benda tu kita fikir berapa kali. Bila nak buat satu benda tu kita fikir berapa kali, ni nak buat ni baik ke tak baik, bagus ke tak bagus, dari segi agama macam mana, kita fikir berapa kali sebelum kita buat satu benda.
Kebanyakan daripada kita tak fikir langsung, kadang tu pakai pi gitu aja. Dan ada sebahagian orang fikir, Allah juga, kalah juga, buat juga benda salah. Dan ada sikit orang yang nak buat satu benda, fikir, cancel, tak jadi buat. Pasal apa? Pasal takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni ditegur oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kata dia, kuntu rajulan zariban lisan ala ahli. Faqultu ya Rasulullah, qad khashitu an yudkhilani lisan nar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta min istighfar? Inni la astaghfirullah fil yawm 100, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Dia ni orang duk panggil dia sebagai penyimpan rahsia Nabi. Huzaifah bin Al-Yaman. Hadis dia banyak hadis-hadis yang orang tak tahu. Nabi SAW ada beberapa benda yang sulit-sulit. Nabi cerita kat dia. Maka di kalangan sahabat, dia perkenal dia sebagai penyimpan rahsia Nabi SAW. Satu hari Huzaifah ni pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, kuntu rajulan zariban lisan ala ahli. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada satu masalah. Saya ni jenis orang yang zariban lisan ni ke apa? Hari ni orang kata mulut laser. Itu perkataan hari ni. Zariban lisan ni maksudnya mulut pedas. Maksudnya dia ni kalau bercakap orang berasa. Kan ada dalam kalangan kita ni orang jenis macam tu. Jenis dia bercakap sikit pun sakit hati. Jenis lagu tu. Kan? Tak tahu jadi macam mana. Atau dia tak cakap banyak, tapi dia bercakap sekali-sekali kita teringat sampai berbulan-bulan. Ini dia panggil zariban lisan. Zariban lisan. Dia kata tu, dia cucuk mai sampai ke tulang hitam kita ni. Dan orang tak suka. Orang tak suka dia. Tengok dia ni orang lari. Tengok dia orang lari. Pasal apa? Zariban lisan. Mulut tu, kata-kata dia tu macam sembilu. Huzaifah pergi jumpa Nabi. Dia mengaku depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni satu orang yang zariban lisan. Jenis kalau bercakap ni, banyak orang duk tak suka kat saya. Dia kata saya cakap pedas. Dia kata. Faqultu, ya Rasulullah, qad khashitu an yudkhilani lisanin nar. Dia kata, ya Rasulullah, kerana itu saya takut. Kok kerana lidah saya ni, kerana mulut saya ni, saya terhumban ke neraka. Itu kebaikan dia. Bila ramai orang duk sebut kata dia mulut tak elok, kalau bercakap orang berasa hati dan sebagainya, dia tak tahu tabiat kan. Kadang-kadang tabiat dia. Dia bercakap orang sakit hati. Jadi dia pun susah hati. Dia pergi jumpa Nabi. Dia mengadu benda ni ke Nabi. Saya ni zariban lisan. Dia kata saya takutlah dengan kerana tabiat saya ni, saya boleh terhumban ke neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa aina anta min istighfar? Nabi kata, hang satu hari hang istighfar berapa kali? Di mana kamu dengan istighfar? Maksudnya hang satu hari hang istighfar berapa kali? Sedangkan aku, Nabi kata, inni la astaghfirullah fil yawm 100. Nabi kata, aku ni Nabi, aku ni Habibullah, aku ni kekasih Allah. Tapi aku sendiri sehari 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku sendiri macam tu. Hang macam mana? Maksud hadis ni apa, tuan-tuan? Maksud hadis ni ialah istighfar ni dia menghapus dosa. Itu maksudnya. Kita tak boleh lari. Kita ni kok mana pun buruk kita, kelemahan kita, aib kita ada. Kan duduk antara dua sujud. Bila duduk antara dua sujud kita baca apa? Rabbighfirli
warhamni wajburni. Apa makna wajburni? Ya Allah, tutuplah aib aku. Tu kita duk minta tu, kita bangkit daripada sujud tu, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, ya Allah kesianlah pada aku. Wajburni, ya Allah tutuplah kalau ada aib aku, tutup. Tutup aib ni maksud dia macam mana? Ni benda-benda macam ni. Mulut kita tak elok apa semua, minta Tuhan tolong kita, bantu kita. Minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mana-mana yang terlanjur terbit keluar daripada mulut kita, benda tu kelemahan kita, minta Tuhan ampunkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar daripada 3 hadis yang kita baca ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita, jadikan kita orang Islam yang lebih baik ke depan esok ni. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 198. Muka surat 198, bab ma jaa fi dhanni su. Itu bab yang datang pada menyatakan sangka jahat, ataupun dalam bahasa kita mudah faham, su'uzzan. Su'uzzan maksudnya buruk sangka. Duk ingat tak elok ke orang. Tengok orang ni, tengok dia mula duk karang dalam kepala. Dia ni nampak ya ada janggut ni, tak boleh pakai dia ni. Dia duk main lagu tu. Dia jenis. Dia kata dia jadi macam mana? Jahat. Jahat kelaku. Suka buruk sangka ke orang. Tengok orang ni ada ni. Kita tu pun sendiri berdanuk dengan tak elok ni, duk ada di diri ni berdanuk. Yang duk tengok orang tak elok ni. Ini tajuk malam ni. Ketahuilah saudaraku, sangka jahat itu ialah barang yang tidak diketahui dengan terang, baik dengan dalil atau dengan saksi. Tiba-tiba dikatakan dan dicakapkan si anu itu bagian-bagian tak baiknya dan sebagainya. Ini yang kata buruk sangka. Kita pun tak tahu betul tak betul, tapi orang duk main abang. Orang hak nak abang ni ramai. Kawan hak abang tu pun tak tahu. Dia pun dengar pada orang. Kawan hak abang kat kawan yang dengar pada orang ni pun dengar pada orang. Orang ni ramai duk ada. Last sekali, tak ada seorang pun yang tengok perkara sebenar. Tak ada pun. Tapi cerita tu macam betul. Cerita tu yang mai ke telinga kita tu, cerita tu macam betul ni. Tapi kalau kita cek balik, macam mana ulama duk cek rawi hadis ni. Hadis ni hang dengar pada siapa? Pada dia ni. Pergi tanya kawan tu. Hang dengar ni daripada siapa? Daripada dia ni. Pergi tanya kawan tu. Hang dengar ni daripada siapa? Daripada dia ni. Pergi tanya sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita ni tak tahu rawi siapa. Tak tahu. Lah pergi jumpa dalam rangkaian rawi tu, dalam rantaian rawi cerita kita dengar ni, jumpa satu hamba Allah yang tak pernah sembahyang. Dia salah seorang yang bawa keluar cerita, yang cerita tu kita percaya, kita pula pergi habaq ke orang tu. Tuan-tuan boleh bayang macam mana dosa kita nak tanggung kerana kita dengar cerita tepi jalan. Inilah yang dia nak habaq ni. Dia kata cerita yang kadang-kadang membawa kita kepada bersangka buruk. Cerita ni cerita apa? Cerita tak ada dalil. Cerita ni cerita apa? Cerita tak ada saksi. Cerita ni cerita apa? Cerita yang sampai dekat kita kata orang ni tak elok. Cerita elok, korang orang ambil perhatian. Cerita tak elok tu yang orang duk kutip ambil. Ni. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak kita. Bermula dalil tegahnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kamu daripada jahat sangka. Nabi pesan, direct to the point. Nabi kata apa? Iyyakum wadh-dhann. Nabi kata, jaga-jaga, jauhilah diri hampa daripada buruk sangka. Nabi direct to the point. Kerana buruk sangka itu adalah sebuhung-buhung khabar berita.
Bila mai kat kita cerita buruk, Nabi kata baik-baik, benda tu akzabul hadis, cerita paling tak boleh percaya. Orang main habaq satu benda buruk kat kita, terus jangan duk percaya. Sehinggalah ditampilkan saksi dan bukti-bukti macam yang dikehendaki oleh agama. Baru kita boleh percaya cerita tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata. Baik, sangka jahat ni macam mana misal yang terang. Ni buat contoh. Contoh yang kata buruk sangka ni. Sesungguhnya jalan bagi orang yang menyangka jahat itu banyak. Punca nak jadi kita ni buruk sangka ni dia cukup banyak. Maka sayogia seseorang itu memelihara jangan ada jalan bagi buruk sangka kepada orang lain. Kerana yang demikian itu menjadikan orang berdosa dengan sebab awak pula, dia kata. Hang jangan jadi salah seorang daripada penyebar cerita yang boleh menyebabkan orang buruk sangka. Tak ada, buta saja hampir tanggung dosa. Itu maksudnya. Orang buat main satu cerita kat kita, satu cerita kat orang. Pasal apa? Kalau kita cerita pula dekat orang, kita hak cerita ni pula ustaz. Lagi orang percaya. Ni hang dengar ni mana ni? Ustaz Samsuri abang. Punggah. Ustaz Samsuri tu pun dengar pada siapa pun tak tahu. Jadi kita ni menguatkan lagi cerita bohong tu. Sehingga orang percaya kepada cerita bohong yang tersebar itu. Maka berdosa engkau dengan tak ada pasal apa. Kerana melentangkan diri engkau kepada mata mereka itu. Saja kita pergi jadi punca fitnah kena ke kita. Dia kata. Ataupun kepada pengetahuan mereka itu. Seperti jangan engkau ikut belakang isteri serta merupakan diri rupa-rupa takut akan orang nampak mengikut belakang perempuan. Ni dia antara benda yang kadang-kadang kita sendiri pergi buat bagi orang kata ke kita. Contoh, pergi pasal malam mana ke, pergi dengan bini kita. Hak perempuan tu bini kita. Tapi cara kelaku kita duk berjalan dengan dia tu, kelaku buat tu macam mana kita duk berjalan dengan girlfriend. Orang ni mata hak duk memandang, dia bergantang-gantang, biji mata hak duk tengok ni. Tak nampak macam bini dia apa dia kata. Tak guna dia ni ditaruh perempuan ni tak. Mulalah. Punca orang pergi kata lagu tu pasal kelaku kita. Hidup buat jalan lagu macam takut orang tengok, takut dulu menyorok belakang bini kita. Padahal bini kita. Tapi kelaku kita tu menyebabkan tersebar fitnah. Lepas tu kawan hak nak tambah haji nak motor ni banyak. Ni hak duk nak perui haji nak motor ni duk ada banyak. Dia kata apa? Kalau jalan dengan bini dia cara dia lain, kita boleh kenal ni. Cara dia jalan ni bukan bini. Aku kerak jari, aku kata bukan bini lah. Haji nak motor. Haji nak motor. Dia kata kalau bini kita kenal. Macam kita duk jalan dengan bini. Apa yang nak duk buat duk sorok-sorok apa? Dia kata, ni lagu nak menyorok, tak menyorok ni. Kerak jari aku kata di girlfriend dia. Ni yang kata Pak Haji naik motor ni. Ditambah pula lagu tu. Maka tersebar fitnah. Fitnah tu punca siapa? Punca kita lah. Yang hati duk buat menyorok-menyorok belakang bini tu pasal apa? Ini dia nak beritahu. Kadang-kadang kita yang jadi punca fitnah tu jadi. Kan? Kita ustaz duduk masuk melewak dalam kedai sport toto. Bukan tempat kita tahu tu. Dah saja masuk pergi dalam duk tengok apa dia tulis di dinding kedai sport toto tu, pergi duk jenguk tengok maknya hak duk jaga dalam, pergi duk jenguk tengok buat muka cengeng lagu tu. Kan? Ada hamba Allah lalu tengok, la ilaha illallah, dia kata, dia pun istighfar 100 kali juga. Dia kata astaghfirullahalazim, dia kata duk mengajar masjid, rupanya duk main sport toto, dia kata. Lah pula tuan-tuan, dengan handphone ada kamera ni kan. India yang angkat. Plap dia bagi sekali, MMS habis satu Malaysia. Dah ada dalam kedai buat tu. Kita pergi tikam ekor ke? Tak, tapi kita pergi cari penyakit di kedai tu. Ini yang dia nak beritahu. Tak salah pergi buat benda yang boleh mendedahkan diri kita kepada fitnah. Dia kata, ini dia nak beritahu.
Orang cerita, orang hak cerita tu berdosa. Tapi berdosa mereka tu kerana punca dia kita. Ini, dua-dua pihak pun salah. Tapi kita hak jadi punca tu yang paling salah. Begitu. Maka jadilah orang itu jahat sangka dengan sebab kamu. Dan seperti engkau bercakap dengan perempuan mahram di jalan, maka menjadikan orang sangka jahat kepada kamu. Kita bercakap dengan mahram, dengan kak kita. Jumpa dengan kak kita. Kak kita suruh tangan salam, kita pun salam dengan dia. Ada kawan duk tengok. La ilaha illallah. Dia kata dia bersalam dengan orang perempuan. Padahal kak kita. Tapi siapa tahu kata kak kita. Jadi fitnah juga benda tu. Dia kata. Jadi kak kita suruh tangan nak salam. Kita tak mau salam pun fitnah juga. Kak kita kata, sejak-sejak duk mengaji kat Ustaz Samsuri ni. kita ni duk boleh tail betul lah. Oh, sejak-sejak duk mengaji kat Ustaz Samsuri ni, dia kata hari tu takat-takat kenduri kahwin tak mau pelamin. Yang tu dah satu. Dengan kita kak dia tak mau salam dah lah ni. Pula dah kan. Padahal dia pergi baca tajuk ni malam ni. Dia tak mau salam di depan khalayak ramai. Takut kok orang salah sangka. Orang duk ingat dia bersalam dengan orang bukan mahram. Nampak? Itu pun jadi fitnah. Nak abangnya apa tuan-tuan? Kita duklah masyarakat ni. Fitnah boleh jadi bila-bila masa. Kita buat elok pun kadang terfitnah juga. Apatah lagi kita pergi buat benda tak elok. Lebih-lebih lagi fitnah. Nah, baik. Berkata mereka itu, engkau berkata-kata dengan perempuan helah. Kita hidup sembang dengan kak kita, dia kata dia hidup sembang dengan orang perempuan. Begitu. Baik. Dan pula sayogia. Janganlah seseorang itu salah sangka dan jahat sangka kepada orang yang soleh yang dijumpai berjalan di lorong rumah sundal. Satu ustaz. Dia duk kerja pejabat agama. Orang mai buat report di pejabat agama, kata lorong haji apa ni kira duk jadi tempat perempuan pelacur. Dia pi atas kapasiti dia sebagai pegawai di Jabatan Agama. Dia nak pi siasat laporan orang ni. Masuk lorong tu kena sekali. Kan? Oh, dia pun duk pi sewa juga. Dia kata. Oh, cantik. Oh, tak sangka tengoklah ni. Dia kata bukan boleh percaya dah lah ni. Dia kata ustaz-ustaz pun karut. Haji Namoto mai. Kena lagi dia ni. Padahal dia itu sebagai apa? Sebagai nak memenuhi report yang dibuat oleh orang ramai. Itu sebab elakkan daripada jadi fitnah. Pi dalam bentuk apa rasmi, pakai vest, penguat kuasa ke apa. At least something lah. Orang nak kata, boy ini ada serbuan daripada Jabatan Agama. Ni dah, dia pergi buat kerja seorang dia. Masuk pula jalan lagu duduk terendak-rendak pula. Dia dah. Mereka kata dia ada pengotong. Mereka kata dia ni. Satu perkataan dia bagi. Pengotong. Dia kata dia ni pengotong. Nampak ayat lagu tu pengotong. Habis kotong sungguh hari kita lepas tu. Kan? Nak cuci bukan senang. Baik. Dia kata orang jumpa di rumah, di lorong rumah sundal. Ataupun di lorong orang-orang tahi arak. Ataupun orang taik judi. Maka disangka akan dia nak berzina. Nak minum arak. Ataupun nak berjudi. Dan melihat orang-orang jahat. Orang dah dandan. Jump to the conclusion. Orang lompat pergi kepada satu kesimpulan, dia ni pun tak boleh pakai Allah. Begitu. Dan jangan jahat sangka kepada orang yang kamu minta apa-apa kepadanya. Tiba-tiba dikatanya tak ada. Maka dikatakannya bakhil. Ini pula kita. Kita pergi jumpa satu orang yang pada penilaian kita, dia ni ada lebihan rezeki. Kita pergi minta bantuan dekat dia. Tengok-tengok dia tak tolong kita. Bila tak tolong, kita karang satu buku bantai dia. Kita kata kaya seorang nak buat apa, kata sampai tak tolong orang. Tu kita kata, hak dia tolong dah berapa ramai. Orang hak mai jumpa dia, ni bukan kita seorang. Hak mai jumpa dia, ni satu bas dah. 50 orang dah pergi hari tu saja. 50 orang pergi. Kalau 50 orang pergi, seorang dia tolong 50 ringgit, berapa banyak dah dia habis hari tu saja. Esok lagi, minggu depan lagi, bulan depan lagi. Berapa banyak dah dia duk tolong orang. Mai tang kita ni, kita pi, bila tak dapat bantuan, kita kata haji bakhil kat dia. Kita kata kedekut. Patutkah kita kata kat dia lagu tu? Sedangkan dia dah tolong ramai orang. Cuma kita ni dah tak termampu dah dia nak tolong. Kerana ramai dah yang dia tolong. Jadi dalam nak keluar kata-kata yang tak elok ni, nanti siap dulu. Itu maksudnya. Dan jangan sangka jahat kepada saudara kamu yang menegur
agar jangan berkawan dengan si anu itu, kerana takut jadi jahat kamu seperti dia. Kamu kata pula dengan jahat sangka bahawa dia dengki. Itu dia. Kan? Kadang susah juga. Kita ada anak penakan misalnya. Anak penakan kita ni satu orang yang very successful dalam hidup. Dia ni pergi jadi apa, kata tu profesional dalam masyarakat. Orang main habang kat kita. Sebab tu ustaz, minta maaf lah ustaz ni, ustaz jangan marah lah saja nak beritahu ni, sekian-sekian ni anak penakan ustaz kah? Kita kata anak kakak saya, anak abang saya. Apa hal? Ustaz, saja nak beritahu lah. Dia ni duk tipu orang banyak lah. Orang main habang kat kita dulu tu. Kita pun dengar tersentap juga. Anak penakan. Walaupun bukan anak kita, tapi anak kak kita, tapi anak abang kita. Ustaz, dia duk tipu orang banyak lah. Saya duk dengar orang duk cakap-cakap ni pun dah tak syok dah. Mereka kata, last kali hak boleh hajar dia ni peluru sebiji aja. Ada orang dah cakap macam tu dah. Misalnya orang main habang kat kita dulu tu. Dia ni punya karut dia ni sampai ke tahap apa? Mereka kata satu je boleh hajar dia lah ni, apa dia? Peluru sebiji aja boleh hajar dia. Pasal apa? Buat cara lain mau tak jadilah. Dia tak heran ke orang. Dia tipu orang, dia bohong orang. Orang main habang kat kita macam tu. Kita ni bila dengar ni dia jadi telan tak kena, luah tak kena. Nak pi mengadap kak kita, nak pi mengadap abang kita, nak pi mengadap anak benakan kita, orang yang berkenaan ni serba tak kena. Kan? Kita nak pi dekat kak kita, nak pi abang, ada kata kak kalau bolehlah nasihat sikit anak. Orang duk cakap tak elok ni. Sajalah, tak tahulah betul tak betul hak orang kata ni. Tapi sebut bila dekat dia, kut dia buat sungguh, suruh dia berhenti bang, jangan duk buat dah. Penerimaan kak kita tu, bila kita pergi habang kat dia, penerimaan tu. Dia kata apa? Hang dengki kat dia kot, dia berjaya dalam hidup. Hang dengki kat dia lah, dia hidup senang. Dia punya penerimaan macam tu. Sedangkan benda tu sebenar, misalnya. Kita pergi nasihat tu untuk kebaikan. Penerimaan daripada pihak yang kena nasihat tu. Dia kata hang saja dengki kat dia kot, pasal dia hidup sebagai orang kaya lah ni. Ini juga dia kata apa? Satu fitnah berlaku di dalam masyarakat. Kalau kamu kata akan dia sayang kepada orang itu, maka kata benci ia atau tidak suka ia kepadamu, maka semuanya itu sangka jahat yang ditegah syarak bagi dia. Kita sayang dekat satu orang lagi kata kita benci kat dia. Kita ibu bapa dalam rumah, anak ada 4-5 orang. Kita cuba untuk berlaku adil. Tapi manusia ni dia susah lah. Sebab adil itu nak sukat macam mana? Adil tu nak sukat macam mana? Kita pergi beli kereta baru bagi kat abang ni. Adik kata apa? Kita beli kereta baru bagi dekat abang ni, adik kata ayah sayang dekat abang, ayah tak sayang dekat saya. Dia main macam tu. Kita bagi dekat adik, abang pula kata ayah ni apa-apa lebih kat adik. Ini yang dikatakan hidup atas dunia. Kita buat ni kadang-kadang dia tak kena belakang. Takat mana kita boleh buat, kita buat. Dan kepada pihak yang lain ni jangan berburuk sangka. Dia begitu. Baik, masalah dia kata sangka itu adakah berdosa semua sekali? Adakah sah kata kita bersangka ke orang je berdosa? Jikalau berdosa semua sangka itu, saya berdosa lah semua orang, dia kata. Kalau sampai tak boleh nak sangka, jenuh kita. Pasal apa? Sangka ni dia main secara tak sangka. Dia yang kata sangka dia. Kan kita nak teringat dekat satu-satu orang tu, dia bukan gaduh rancang tak, dia sendiri, dia nanti satu macam yang lintas hormat dalam hati kita. Kan? Tengok satu orang, satu lintas yang dimai. Dia macam tu, dia sendiri ya. Jadi kalau semua sangka ni menjadi dosa, 24 jam kita hidup dalam dosa. Pasal apa? Otak kita ni, mata tengok ya, dia main, dia proses dalam ni. Dia main ke hati, dia satu kesimpulan dekat orang tu. Kalau semua sangka itu dosa, makna kita ni sentiasa dalam dosa, dia kata. Kerana tiada sunyi seseorang itu daripada agak dan daripada sangka. Tak boleh lepas ni. Satu orang ni tak boleh lepas daripada sangka dia. Baik, dia kata telah berkata oleh Imam At-Tirmizi, telah berkata Sufyan Ats-Tsauri, sangka ni ada dua macam.
Satu, sangka boleh jadi dosa. Satu lagi, tidak berdosa. Adapun sangka yang berdosa itu, ialah disangka akan sesuatu, langsung dicakap dan dikatakan. Seperti dia minta makan pada satu orang yang diagaknya ada, tiba-tiba dikata orang itu tidak ada, maka dia pun menyangka, buruk sangka, langsung dikatanya bakhil. Yang itu berdosa. Kita tengok satu orang, kita ingat saja tak dosa lagi. Bila kita pergi bercakap depan orang lain, kata dia ni macam ni, tak elok, waktu itu berdosa. Dia kata. Padahal tak ada dengan sebenar-benarnya pada orang itu apa yang hendak diberinya itu. Kita pergi minta dia, memang dia tak ada sungguh, dia tak boleh tolong kita, bukan dia kedekut. Dia tak boleh tolong pasal dia tak ada benda. Kita pergi kata dekat orang, kata dia ni bakhil, kita berdosa. Padahal kawan tu bukan bakhil, dia tak ada benda nak bagi kat kita. Dan ada pun sangka yang tak berdosa, iaitu datang agak dan sangka dalam hati, tetapi tidak dikeluarkan dan tidak dikatakan. Itu tak berdosa. Tengok, kita teringat kat dia. Teringat, kita tak keluar di mulut kita. Tak berdosa. Tapi kita tengok, kita teringat dalam hati kita, kita pergi bercakap kat orang lain tak elok tentang dia. Waktu tu berdosa. So last kali dia nak abang apa tuan-tuan? Mulut juga nak kena jaga. Mulut juga nak kena jaga. Pasal apa? Hati kita tak boleh kontrol, tapi mulut kita boleh kontrol. Kalau hak kita boleh kontrol ni, kita tak kontrol, ketika itu kita berdosa. Baik, lagu tu. Baik, tajuk baru. Bab ma jaa fil mizah. Satu tajuk itu bab yang datang pada menyatakan bergurau melawak di dalam cakap. Cakap melawak, mizah. Kan, macam apa dalam TV tu, Maharaja Lawak tu. Kan, Maharaja Lawak tu dia panggil mazah. Dia berapa kata mizahun tu dia jadi mazah. Rajul mazah. Dia kata dia ni pak lawak, dia panggil. Dia ni pak lawak. Sehingga bercakap ni kira pada awal memang nak bagi orang gelak. Bersusah payah berompas pulas ni nak bagi orang gelak. Ketika itu dia jadi mazah, dia kata. Baik, ketahuilah sahabatku, bergurau main dengan sedikit cakap itu harus ia pada syarat. Islam bukan kata sampai tak boleh melawak langsung. Sampai tak boleh lawak langsung 24 jam muka perat dengan ni turun cebek lagu tu. Satu macam ya kan. Islam tak suruh dah sampai lagu tu. Nabi pun tak macam tu. Tapi sampai melawak ni daripada celek mata sampai lena duk melawak, Islam pun tak bagi macam tu. Dia ada waktu. Nabi SAW sendiri ada waktu dia melawak. Mak benarkan dia mai jumpa dia. Mak benarkan dia Safiyah mai jumpa dia. Mak benarkan dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, doakanlah supaya aku masuk syurga. Nabi kata kat mak benarkan dia. Nabi kata, makcik, orang tua-tua tak masuk syurga. Allah, orang tua ni dengar tersentak. Oi, mana jadi lagu tu? Nabi melawak. Maksudnya apa? Makcik tua dah, tapi bila masuk syurga, semua dalam syurga itu Allah jadikan umur 30 belakang. Maknanya dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga semua umur 30. Dia nak melawak dengan makcik dia, dengan mak menakan dia. Tidak kata Nabi ni tak melawak. Nabi melawak, tapi pada kadar dia. Ini yang dia nak beritahu ni. Baik, ketahuilah saudaraku, bergurau, bercakap, dengan sedikit cakap itu harus pada syarat. Tetapi dengan banyak melawak itu tidak elok. Terlampau sangat, lagi dicela dan diteguh akan dia oleh syarak kita. Jangan sampai macam tu. Sampai orang kata dekat dia, Ustaz awak tak masuk Maharaja Lawak. Jahannam. Makna respect dah tak ada. Dia suruh Ustaz tu masuk Maharaja Lawak. Itu respect sudah habis. Kena jaga. Jangan sampai orang pergi ingat macam tu dekat dia. Tak bagus. Tak elok. Adapun dalil yang menunjukkan harus melawak bergurau sedikit itu ialah perbuatan Nabi SAW. Sebahagian tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalifuna hatta
in kana yaqulu li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke rumah kami. Ini yang kita duk cerita selalu. Yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni satu orang yang cerita panjang dengan Nabi. Kan? Apabila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Sampai di Madinah, mak dia ni, mak Anas bin Malik ni pergi jumpa Nabi, offer anak dia Anas ni kecil lagi, offer untuk jadi khadam Nabi. Nabi terima. 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Nabi masuk masjid, kasut Nabi dia bungkus. Nabi keluar masjid, dia keluar dulu, buka-buka kain ni, letak kasut Nabi. Sampai macam tu khidmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni, pak dia mati kafir. Anas bin Malik ni, mak dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim binti Milhan, nama mak dia. Kan? Suami pertama mak dia nama Malik bin An-Nadar, iaitu bapa kepada Anas ni. Malik bin An-Nadar. Dia keluar daripada Madinah pergi menyaga. Masa tu mak Anas ni, Ummu Sulaim ni masuk Islam. Masa pak tak ada rumah ni, mak masuk Islam. Dia balik-balik mai, tengok-tengok bini dia sudah jadi orang Islam. Ni di Madinah ni, pasal mereka orang Madinah. Dia kata dekat bini dia, Malik bin An-Nadar ni, dia kata dekat bini dia, hang murtad dah daripada agama kita. Agama kita maksudnya agama sembah berhala. Dalam bahasa dia panggil Sabi. Sabi maksudnya keluar daripada agama dia, agama sembah tokong. Hang keluar ke daripada agama kita? Hang murtad dah ke daripada agama kita? Jawab mak Anas ni, yang nama Ummu Sulaim ni. Dia kata, dah, saya tidak murtad. Saya cuma ikut agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab lagu tu. Nyala lah pak dia. Maknanya hang murtad lah daripada agama kita. Apa tu pusing-pusing cakap? Kan? Dia bawa pula anak dia Anas bin Malik ni kecil lagi, suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anas masuk Islam. Tahu ke laki dia yang kata Malik bin An-Nadar ni lagi hangat. Dia kata tidak cukup dengan hang perosak diri hang nak perosak anak kita pula. Ini cerita di dalam kitab sirahnya. Ummu Sulaim dia jawab apa? Dia kata, dah, aku tidak rosakkan anak aku, dia anak aku. Cuma aku nak pastikan dia dapat kebenaran dalam hidup dia. Nyala lagi sekali pak dia. Marah hangat, pegang kuda, pacu keluar daripada Madinah, nak pergi ke Syam pula. Pertengahan jalan, orang jahat sudah bunuh dia. Mati Malik bin An-Nadar, bapa kepada Anas bin Malik ni, mati tak dah masuk Islam. Mati dalam keadaan kafir. Mati. Ummu Sulaim, mak Anas ni, dia berazam dalam diri dia, dia tak mau menikah dah. Melainkan setelah anak dia Anas ni besar, cerdik, dan anak dia boleh bagi keputusan sama ada benar ke tak benar mak kahwin. Masa itulah baru tengok pula, dia kata dalam masa terdekat ni dia tak ada ingat nak kahwin dengan siapa-siapa. Tiba-tiba mai satu orang yang bernama Abu Talhah di Madinah ni, main minang dia. Main minang dia. Dan ketika itu Anas pun dah cerdik, dah besar, dah jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila mai Abu Talhah ni meminang mak Anas bin Malik ni, Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni dia kata dekat Abu Talhah ni, dia kata hang ni, dia kata satu orang yang tak patut ditolak permintaan hang. Pasal Abu Talhah ni orang ada nama. Dia ni satu orang yang ada nama di Madinah. Maknanya pinangan hang ni
tak patut ditolak, dia kata. Tetapi dia kata, hang kapiang. Abu Talha tak Islam lagi masa tu. Hang kapiang. Sedangkan aku sudah Islam. Aku ikut agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pun dia kata, aku kena tanya anak aku dulu. Dia bagi ke tak bagi? Kalau dia bagi, kalau hang nak juga menikah dengan aku, hang tak payah bayar mahar, mas kahwin apa-apa dekat aku. Cuma aku minta Islam hang menjadi mas kahwin aku. Oh, tu dia. Ni yang kata Ummu Sulaim ni. Dan pergi tanya Nabi, dia kata tentang benda ni. Abu Talhah pergi selapak pergi rumah Nabi, tanya Nabi. Dia tak Islam lagi. Nabi kata bagus ya. Dia pun mai balik jumpa, jadi dia kata. Jadi. Aku nak menikah juga dengan hang dan Islam aku menjadi mas kahwin dia. Masuk Islam Abu Talhah ni. Dan Abu Talhah ni jadi orang hebat dalam Islam. Bukan setakat dia masuk Islam kerana nak menikah dengan Ummu Sulaim, bahkan dia menjadi orang hebat dalam Islam. Kalau tuan-tuan biasa jumpa dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada. Anak dia sakit. Anak dia dengan Ummu Sulaim. Maknanya adik-adik tiri kepada Anas ni. Anak dia sakit, demam. Dia keluar pergi semayang di masjid. Masa dia pergi semayang di masjid, mati anak ni di rumah. Mati anak dia ni, mati di rumah. Ummu Sulaim tengok-tengok anak dah mati, apa ambil-ambil letak elok-elok apa semua, tunggu dia balik. Bila dia balik, Ummu Sulaim tak habaq kat dia pasal anak mati ni. Jamu makan apa semua, saya dah baca mukadimah ni di Masjid Sultanah dulu. Jamu makan apa semua sah lerah, selesai makan, mereka tidur dan mereka bersama pada malam itu. Menjelang subuh pagi esok, Ummu Sulaim abang. Dia kata, abang, saya nak tanya abang satu. Kalau kita diberi pinjam satu barang oleh orang, dan kita dah guna barang tu, tiba-tiba tuan dia minta balik barang tu, patut tak kita bagi balik kat dia, ataupun kita tak usah bagi ke dia? Oh, Abu Talha kata, mana boleh, nama pun barang orang. Kalau dia bagi pinjam tu pun dah bagus dah. Bila dia nak balik, kita wajib kena bagi balik lah barang dia. Abang, dia kata, anak kita yang Tuhan bagi pinjam, dia ambil balik. Baru dia abang. Loncat turun katil dia ni. Bila? Dia kata semalam masa abang pergi semayang di masjid, dia main angin satu badan. Hang boleh buat kat aku macam ni, Abu Talha ni. Hang bukan tak tahu aku sayang kat anak ni macam mana. Anak mati, hang boleh tak abang dekat aku. Hang boleh buat tak tahu benda ni. Daripada aku balik masjid semalam, hang jamu aku makan, kita bersama, aku tanya hang kan pasal anak. Hang kata dia duduk tidur dengan tenang. Hang boleh buat kat aku macam ni. Ummu Sulaim ni diam ya, dia tak kata apa. Abu Talha ni kawat di rumah Nabi. Bu pergi bagi salam dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, isteri aku sudah buat kat aku macam ni. Nabi dengar cerita. Nabi tanya dia satu soalan. Nabi kata, ya Aba Talha, adakah semalam engkau bersama dengan isteri engkau? Nabi tanya dia. Dia kata, ya Rasulullah. Nabi kata, mudah-mudahan Allah gantikan anak yang lebih baik kepada engkau. Nabi kata lagu tu. Tiba-tiba saja mengandung bini dia ni, lepas tu beranak bukan seorang, mai lagi anak ramai. Dan anak-anak dia semua jadi bagus-bagus. Bahkan salah seorang anak dia yang bernama Abdullah, anak kepada Abdullah, makna dia cucu kepada Abu Talha dan cucu kepada Ummu Sulaim ni, semua 10 orang hafaz Al-Quran. Tu berkat doa Nabi kata ke dia tu. Maknanya kata-kata Nabi itu sedah aja padam habis api kemarahan dia. Ni cerita Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Kan? Dengan mak kepada Anas bin Malik ni. Dan sebuah hadis riwayat daripada Sumamah. Riwayat daripada Sumamah, dia kata an Anas radhiyallahu anhu, anna Ummu Sulaim kanat tabsutu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nita'an. فقيل فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته
في قارورة ثم جمعته في شك. قال فلما حضر أنس ابن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sumamah, daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia kata mak dia Ummu Sulaim ni memang dah bentang siap dah satu tikar yang dibuat daripada kulit menatang di satu tempat dalam rumah mereka. Saya selalu sebut, saya suka sebut benda ni. Sebut apa? Sebut rumah Anas bin Malik. Tahu mana? Depan mihrab Masjid Nabi. Depan mihrab Masjid Nabi, situlah terletaknya rumah Ummu Sulaim, rumah Abu Talha dan juga rumah Anas bin Malik. Situ rumah dia. Dan dalam hadis ni kata apa? Anna Ummu Sulaim kanat tabsutu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nita'an. Nita'an ni tikar buat daripada kulit binatang. Dia dah memang spare dah satu tempat, boh satu hamparan untuk Nabi mai tidur di situ. Ni cerita Nabi dengan keluarga Anas bin Malik ni, cerita dia cukup luar biasa. Kita baca di masjid mana baru ni. Nabi SAW sampai ditanya oleh sahabat lain, apa hubungan dia dengan keluarga Ummu Sulaim ni. Kebiasaan Nabi keluar daripada rumah dia, daripada makam dia tu, rumah dia. Dia keluar sebelum pergi sembahyang lohok di masjid. Dia akan pergi rumah Ummu Sulaim, tidur sat. Yang kata qailulah ni, tidur sat sebelum zuhur. Dia pergi qailulah di rumah Anas bin Malik. Dan tidur di tempat yang memang disediakan oleh Ummu Sulaim untuk Nabi tidur. Mata yang duk memandang ni banyak. Sampai dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa kaitan engkau dengan keluarga mereka ni? Bukan adik-beradik, bukan keluarga, bukan apa, tapi boleh tidur bangun di rumah mereka ni. Apa cerita? Nabi kata, aku tak boleh nak cerita apa, melainkan aku ada satu rasa kesian kepada keluarga ini. Pasal apa? Pasal adik-beradik Ummu Sulaim mati ketika berperang bersama dengan aku di dalam peperangan. Dia kata, Nabi ada satu personal contact dengan keluarga ni, memang luar biasa. Sampai Anas bin Malik kata Nabi SAW tidak pernah masuk dalam mana-mana rumah yang ada orang perempuan, melainkan rumah tu rumah bini dia ataupun rumah Ummu Sulaim. Itu dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tonton balik saja, tengok balik Sahih Bukhari. Nabi ni kalau kata rumah tu ada orang perempuan, laki dia tak ada, Nabi tak pergi. Tapi Anas bin Malik kata Nabi tidak pernah masuk mana-mana rumah orang perempuan yang ada di Madinah ni, melainkan rumah isteri-isteri dia dan juga rumah Ummu Sulaim, rumah mak aku. Anas kata Nabi buat rumah mereka macam rumah Nabi. Sampai Ummu Sulaim ni sampai spare ni yang kata nita', satu tikar kulit ni, spare dah habuan Nabi pergi tidur qailulah sebelum sembahyang zuhur. Fayaqilu indaha ala zalika nata', dan Nabi pergi qailulah, pergi tidur sat di atas tikar tu sementara nak tunggu masuk waktu zuhur. Faqala Anas, kata Anas bin Malik, fa idza nama an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhat min 'araqihi wa sya'rihi. Bila Nabi tidur qailulah sebelum zuhur, peluh. Araq ni makna dia peluh. Bila Nabi tidur, akhazat min araqihi wa sya'rihi, peluh yang keluar daripada badan Nabi, peluh lekat di tikar kulit yang dihampak oleh mak Anas ni. Dan kadang-kadang dia kata sya'rih, rambut Nabi kadang-kadang ada gugur selai dua, lekat di tikar tu. Apa dia buat? Ummu Sulaim ni akan ambil satu kain lap peluh Nabi ni. Dia lap peluh Nabi ni, dia kutip rambut-rambut Nabi hak jatuh ni, fajama'athu fi qarurah, dia himpun dalam satu bekas kaca.
Peluh Nabi tu dia lap basah tu, dia pergi perah, dia simpan dalam satu bekas. Rambut-rambut Nabi hak guguk jatuh tu dia kutik, dia pergi simpan di dalam qarurah. Yang kita duk baca Quran qawarira tu qarurah, maksudnya bekas kaca, buh dalam tu. Summa jama'athu fi syukkin. Kemudian benda tu dia ambil peluh Nabi, rambut Nabi hak luruh dan sebagainya ni, dia pergi bubuh di dalam syuk. Syuk ni bekas botol kaca hak duk bubuh minyak wangi. Kita minyak atar kita duk dalam botol tu dia panggil syuk. Dia pergi bubuh dalam tu. Fi sukin, sin bukan sin, sin. Fi sukin, pergi bubuh dalam suk, di dalam bekas minyak wangi tu. Qala, kata Sumamah, dia kata apa? Falamma hadara Anas ibn Malik al-wafa. Apabila Anas bin Malik nak mati. Ni Anas ni yang kata mati umur 100 tahun ni. Bila dia nak mati ni, dia pesan dekat Sumamah. Dia, kalau kita baca cerita hadis ni dua. Satu Sumamah, satu lagi Sabit al-Bunani, anak murid dia yang kanan ni. Apa-apa Anas suka pesan dekat orang ni. Hadis ni, hadis Bukhari ni, Anas pesan dekat Sumamah. Dia kata apa? Awsa ilayya. Anas pesan dekat aku Sumamah ni. An yuj'ala fi hanutih min zalika suk. Anas pesan, ayak peluh Nabi, rambut Nabi yang pergi rendam sekali dengan minyak wangi tu, Anas kata ambil benda tu, campur dengan hanut. Hanut ni apa tuan-tuan? Bila orang mati, orang duk ambil minyak, duk sapu di pelupuk mata, sapu dekat dagu, sapu dekat sendi-sendi, sapu dekat jari-jari kan. Tujuan dia apa? Nak bagi lus. Sekali lagi bila mandi mayat senang. Kan ada orang mati mata tak katuk rapat, dia ambil minyak tu sapu. Minyak tu Arab dia panggil hanut. Hanut. Dia ambil sapu sampai mata pejam elok. Dagu ni kan, kita bila mati dia semua sistem yang kontrol kita semua loose. Semua tempat-tempat hak ada kontrol ni semua dia loose. Bila dia loose tu dia buka habis semua. Mata buka, dagu buka, apa semua habis tu. Kadang orang bila mati nak kena bawa pergi pancong, basuh-basuh bagi bersih dulu, apa semua baru angkat buah hati-hati. Tu pasal apa? Pasal sistem dia semua dah habis dah. Mati tu dia loose habis. So hanut, minyak ni digunakan untuk bagi tutup pelupuk mata, upang-upang dekat dagu ni, bagi dagu ni boleh tutup, ikat dia. Di sendi-sendi ni main-main dia, bagi dia loose, lagi nak mandi mayat senang. Hanut tu minyak yang digunakan untuk nak lembutkan sendi-sendi mayat ni. Anas pesan dekat Sumamah. Dia kata esok aku mati, dia kata ambil tu hak mak aku duk lap peluh Nabi, hak rambut Nabi hak luruh hak mak aku duk simpan tu, hak campur dengan minyak wangi dah tu, campur sekali dengan hanut ni. Bila aku mati, guna benda tu sapu di mata, di sendi-sendi aku. Tu yang kata tabarruk, nak mengambil berkat daripada Nabi SAW. Ni cerita ni. Kerana tu semua ulama sepakat mengatakan Nabi ni ujung rambut sampai ujung kaki dia ada keberkatan dia. Itu cerita dia. Dan ini tidak boleh kias kepada selain daripada Nabi SAW. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Sumamah, dia kata apa? Awsa ilayya. Anas pesan dekat aku, an yuj'ala fi hanutih min zalika suk. Tu ayak peluh Nabi campur dengan minyak wangi, campur dengan minyak hak hampa nak sapu dekat aku bila aku mati esok ni. Qala, kata Sumamah, faju'ila fi hanutih. Maka bila Anas mati, kami gunakan minyak yang campur peluh Nabi tu untuk nak sapu di badan Anas bin Malik ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang hadis kita baca ni. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang selalu berkhidmat diri kepada Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia bahwasanya adalah Nabi SAW
datang ziarah ke rumah kami. Nampak? Anas sendiri kata Nabi SAW ni memang selalu duk main ziarah di rumah kami. Bahkan bercampur gaul ia dengan kami, budak-budak ni. Nabi ni dia bukan setakat satu hadis kita baca. Abu Talha pada satu hari dia pergi ke majlis Nabi SAW. Dia dengar suara Nabi, punya close-nya, punya rapatnya keluarga dia dengan Nabi ni. Dia dengar suara Nabi tu, dia tahu Nabi lapar. Dia tahu kata perut Nabi kosong. Kan hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh balik rujuk hadis yang bilangan 6194. Kata Abu Talha apa dia? Dia pergi majlis Nabi, dia balik mai jumpa bini dia. Dia kata laqad sami'tu sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam dha'ifah a'rifu fihi al-ju'. Dia pergi, dia dengar suara Nabi, dia balik rumah dia. Dia kata dekat bini dia, Ummu Sulaim, dia kata, aku ni dengar suara Nabi tadi, Nabi nak mengajak tadi. Aku dengar suara Nabi, dha'ifah. Suara Nabi ni dha'if. A'rifu fihi al-ju'. Aku tahu Nabi perut kosong. Nabi lapar. Ada apa di rumah kita? Dia tanya bini dia. Ada apa di rumah kita? Ummu Sulaim pergi tengok, dia kata ada roti. Bungkus. Dia hantar dekat Nabi. Tuan-tuan, sahabat sayang Nabi ni sampai macam tu. Bungkus. Dia hantar dekat Nabi. Kesian, aku tahu Nabi tak makan. Ummu Sulaim ni dengar kata Nabi lapar, dia apa lagi? Apa ada dia nak bagi? Dia ambil al-khubz, roti ini, dia ambil kain satu, dia bungkus-bungkus, dia bagi dekat Anas. Anak dia yang jadi khadam Nabi ni. Dia bagi ke Anas, dia kata hampir bagi dekat Nabi. Anas pun bungkus-bungkus pergi. Bila sampai di masjid, Nabi duk mengajar, ramai orang duk dengar. Jadi dia ni dia duk tunggu di tepi pintu, duk cegat, duk peluk roti mak dia kirim ni. Dia budak lagi. Nabi SAW bila tengok macam tu, Nabi tanya dekat dia. Nabi kata, arsalaka Abu Talha. Nabi tengok Anas ni, dia kata, Anas, bapa hang suruh mai ke? Arsalaka Abu Talha. Adakah Abu Talha bapa hang suruh hang mai ni? Dia angguk, dia kata, ha. Nabi kata apa? Nabi balik dekat ni, ada ramai ni. Nabi kata kat mereka, qumu fantalaqu. Nabi kata, jom kita pergi perkenal di rumah dia. Unggah. Rumah dia tadi ada apa? Dah roti seketui dah. Roti tu bungkus nak umai bagi. Nabi tanya, apa hang suruh umai ke? Dia kata, ha. Nabi kata, qumu. Bangkit. Nabi kata, fantalaqu. Jom kita pergi rumah dia. Kita serang dia. Pakat dia. Ni hadis Bukhari. Anas kata, aku pun jalan pergi dalam rombongan tu dengan roti duk peluk ni, jalan pergi sekali. Sampai depan rumah, Anas masuk pergi dulu dalam rumah. Pergi dekat pak dia, dekat mak dia di dapur. Dia kata, ayah, Nabi main dengan satu masjid, ni geng main. Ni hadis ni. Abu Talha dengar dia kata, kacau dah. Dia pergi dekat bini dia. Dia kata, ya Umma Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysa 'indana min at-ta'am ma nut'imuhum. Dia kata, wahai Umma Sulaim, Nabi mai dengan pasukan masjid semua sekali. Kita tak ada apa di rumah. Nak jamu apa? Ni duk sembang laki bini di dapur. Ni nak jamu apa ni? Mai tu ni kira tak tahu kata apa kan? Dia kata ramai. Apa jawab Ummu Sulaim tuan-tuan ni? Yang kata Ummu Sulaim ni, dia jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata, abang, Allah dan Rasul lebih tahu. Kalau Nabi mai ni, Allah suruh dia mai. Kalau Allah suruh Nabi mai rumah kita ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu. Keyakinan dia tu, Allahu Akbar tuan-tuan. Kita kalau di rumah kita tata dia mai turun 3 biji kereta masuk. Punggah dah kata nak jamu apa ni. Dia tenggelam punca dia jadi wah habis satu rumah. Kan? Padahal puak tu mai bukan nak makan pun. Tapi tenggelam punca dah. Ni satu masjid mai. Dalam hadis dia kata apa? Wal qaum sab'un aw samanun.
Yang mai tu 70 ataupun 80 orang rajulan, laki-laki. Laki-laki makan, tuan-tuan. Kan? Okey. Abu Talha keluar pergi panggil Nabi masuk seorang dulu. Bila Nabi masuk, Abu Talha dia kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni. Pocik. Tak ada apa kami ni, tak ada apa. Pocik. Nabi senyum. Nabi kata apa? Halumni ya Umma Sulaim. Nabi kata, Ummu Sulaim mai tak? Dia duduk biasa dengan keluarga tu. Halumni ya Umma Sulaim. Ummu Sulaim mai tak? Dia kata, ma indak. Apa ada di rumah hang ni? Fa'atat bizalikal khubz. Ummu Sulaim pun panggil balik Anas, umai balik roti tadi. Bawa keluar seketul tu. Ni dia kata. Dia tunjuk dekat Nabi. Nabi senyum. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalikal khubz. Fafutta wa'asarat Ummu Sulaim 'ukkatan laha. Nabi kata dekat Ummu Sulaim, fafutta, koyak roti tu. Koyak bagi jadi banyak. Ambil minyak samin. Kan minyak samin ni Arab dia apa pun minyak samin lah. Nak buat roti, nak apa minyak samin. Ambil perah bekas minyak samin tu. Ungkah ni bekas sipan minyak samin. Perah atas roti tu. Summa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu an yaqul. Nabi pergi dekat roti tu, nampak Nabi baca sesuatu yang Allah kehendaki. Tak tahu apa Nabi baca. Nabi baca sesuatu. Summa qala, kami beralih. Nabi beralih dekat Abu Talha, tuan rumah ni. Nabi kata, i'zan li 'asharah. Nabi kata, pergi panggil 10 orang masuk main makan. Dia pun keluar pergi, 10 dulu masuk. Makan puak ni. Fa'akalu hatta syabi'u. Hadis kata, puak ni makan sampai kenyang. Keluar. Nabi kata, i'zan li 'asharah. Panggil lagi 10 mai. Masuk bismillah, Allah. Puak ni pun tak makan banyak hari. Makan hatta syabi'u. Nabi kata sampai kenyang. Anas kata sampai kenyang. Keluar. Nabi kata, i'zan li 'asharah. 10 pula masuk. Semua hak mai tu makan dan kenyang. Kata Anas bin Malik, dia kata apa? Wal qaum sab'un au samanuna rajulan. Hak mai tu dia kata, aku bilang-bilang tengok antara 70 ke 80 orang. Kejadian ni, mukjizat Nabi SAW ni jadi di mana? Jadi di rumah Anas bin Malik, di rumah Ummu Sulaim, di rumah mak dia. Itu sebab dalam hadis dia main hadis cukup hebat. Hadis apa? Hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Ru'ya, dilihatkan kepada aku, dinampakkan kepada aku, uritul jannah, dilihat, diperlihatkan, dinampakkan kepada aku syurga. Nabi kata, fara'aitu imra'ata Abi Talha. Aku dapat melihat isteri Abu Talha, Ummu Sulaim, di dalamnya. Dinampakkan kepada aku di dalam syurga. Nabi kata, aku tengok tu, aku nampak imra'ah, isteri kepada Abu Talha. Siapa dia? Iaitu Ummu Sulaim bin Milhan. Aku nampak dia ada dalam. Nabi kata lagu tu. Summa sami'tu khash. Kemudian aku dengar pula bunyi khashatal. Bunyi ni dekat kaki amami, di depan aku. Ni, aku diperlihatkan syurga dan diperdengarkan ke telinga aku ni khashatan. Bunyi dekat kaki amami, bunyi di depan aku. Faiza Bilal. Nabi kata, rupa-rupanya Bilal ada depan pada aku dah dalam syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Banyaklah kalau nak cerita hadis-hadis tentang keistimewaan keluarga Anas dan mak dia Ummu Sulaim dan bapa dia Abu Talha. Ini cerita cukup banyak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Anas, dia kata apa? Nabi mai rumah dia kerana menziarahi kami. Nabi ni dia kata satu orang yang bercampur gaul dengan kami yang budak-budak ni. Anas budak-budak. Nabi ni satu orang yang dia boleh pergi semua level, semua peringkat. Arab kata rajul saqafi. Rajul saqafi, saqafi.
Saqafi maksudnya satu orang yang, apa nak terjemah? All-rounder. Kalau kita kata dalam bahasa orang putih ni, all-rounder. Nabi ni satu orang yang dia boleh masuk semua. Ramai orang tua boleh berkawan dengan dia. Hak lapis muda boleh berkawan dengan dia. Orang perempuan, budak-budak, orang terpelajar, orang menyaga, semua Nabi boleh masuk. Bahkan Nabi kata pula, Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Apa kalau nak bercakap dengan orang, dengan public, dengan orang ramai, ala qadri uqulihim, bercakap padan dengan akal mereka. Nabi satu orang yang macam tu, dia adjustable, dia boleh adjust. Kalau kita kata zaman law ni, kalau orang panggil dia pergi bagi satu talk di universiti, dia punya cakap tu sesuai dengan cendekiawan yang ada di universiti. Mereka dengar dia, mereka tak underestimate dia. Mereka rasa dia duduk pada level mereka. Kalau dia pergi bercakap dekat kelas pertengahan boleh faham cakap dia. Dan dia boleh deliver dengan puas hati kepada golongan pertengahan. Kalau dia pergi dekat budak-budak, dekat orang bawah, dia boleh bercakap padan dengan akal budak-budak ni. Kadang-kadang kita tak boleh lagu tu. Kan, kita ni kadang tak boleh itu. Anak kita ni pergi mengaji di England tu. Ambil balik-balik lagu duk buat lupa bahasa Melayu pula. Lagu duk baru pergi 4 tahun. Baru pergi 4 tahun balik. Baguslah menguasai bahasa Inggeris tu, tapi tang duk buat lupa bahasa Melayu tu yang tak bahasa. Duk buat lagu tu. Amboi. Yang tu tak maulah. Nabi tak macam tu. Nabi dia adjust dandan. Dia dandan, dia boleh sesuaikan dengan mana crowd yang duk ada di depan dia. Itu Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Nabi hidup lah ni? Kan ada rancangan lah dia laukana bainana tu, kan? Kalau lah Nabi tu ada di kalangan kita ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Saya tak mengajak masjid untuk ikut Nabi aja. Tak mau mengajak mana dah. Nak ikut Nabi, nak mengaji kat dia aja. Dan nak mengaji, nak dengar ni kalau boleh ta'awi balik Nabi balik rumah. Terus mengajak sampai kita mati dia tingkat sembahyang tu. Tak mau lepas lah kalau dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sahabat-sahabat zaman Nabi hidup ni macam-macam. Masing-masing dengan masing-masing pendekatan, approach kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata Nabi, kata Anas bin Malik, dia bercampur dengan budak-budak. Dan ada bagiku saudara kecil yang satu ibu denganku. Ni Anas kata, aku ada adik seorang, adik yang satu mak. Maksudnya dua-dua, Anas baik, budak ni baik, anak Ummu Sulaim. Tapi Anas anak kepada Malik An-Nadar. Tapi hak adik dia ni anak kepada Abu Talha. Dia kata adik aku ni. Sehingga ada Nabi kata kepada adik kecil aku ni. Nabi kata, ya Aba Umair, apa macam anak burung kamu? Adik dia ni, adik Anas bin Malik ni suka burung. Kan? Burung dia mati. Nabi main ni dia tengah duk teriak pasal burung dia mati. Nabi boleh tidur kat budak ni, budak kecil ni. Nabi boleh tidur, Nabi boleh tanya dia, apa abang burung kecil hang ni? Apa abang? Nabi boleh layan budak-budak macam tu. Kan? Kita kalau budak-budak main tepi bawah dia mai aku dengan budak-budak ni. Tak ada tu penyayang macam yang Nabi ada penyayang tu tak ada ke kita. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi duduk khutbah, nampak cucu dia jatuh tu. Cucu duduk main luar masjid duduk rebah. Turun member pergi angkat cucu. Naik sambung balik. Dia hati tu. Hati Nabi tu hati penyayang tu. Dia family man. Nabi ni dia family man. Dia dengan keluarga ni, tu sebab dia pesan, aku tinggal dekat hampa ni apa dia? Quran, hadis, wa ahli baiti. Dah aku tinggal kaum keluarga aku. Dia cukup sayang dekat keluarga dia. Cukup sayang. Nabi semayang, cucu agak naik atas tengkuk. Nabi bangkit lambat. Sampai sahabat yang ada di belakang ni, wahyu turun ke apa kan ni? Lama sangat sujud ni. Kan, saat bangkit macam rupanya cucu duk main kat tepi dia. Nabi ni dia macam tu punya orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tanya adik Anas ni, ya Aba Umair, apa hal dengan anak burung kamu? Dia kata. Sebab pun Nabi kata begitu, kerana saudara aku duk main dengan burung kecil, tiba-tiba burung itu mati.
maka menangis dia akan kematian anak burung itu. Bila dilihat Nabi, maka berhajat Nabi nak bergurau dengan adik kecil aku, nak menyukakan hati dia. Sabda Nabi, hai Abu Umair, apa macam anak burung kamu? Hadis itu riwayat At-Tirmizi dan dia adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, bergurau cakap itu ditegah syarak. Sebagaimana kata Imam Ghazali di dalam Ihya, bergurau cakap itu asalnya ditegah, lagi dicela oleh syarak, melainkan kadar yang sikit yang dikecualikan. Habuan, orang kata apa? Habuan ubat mengantuk. Kalau duk berdengung, duk baca sampai tak ada ni langsung habis ha. Ni nak pergi 9.30 ni Jahanam lah kan. Nak kena lah sikit kot tu, sikit kot ni. Baca cerita dah sikit. Apa? Nak bagi buka je mata. Nak bagi dengar. Jangan dia kata terlampau punya nak bagi orang tak boring ni sampai merapu, sampai melawak, sampai tak ada satu manfaat dah. Jadi lara majlis tu. Jangan sampai lagu tu. Bermula dalilnya sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tamazihhu. Artinya janganlah bertengkar engkau dengan saudara engkau dan jangan bergurau lebih dengan dia. Nabi pesan, jangan terlebih bergurau. Bergurau cakap yang ditegah syarak itu macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, iaitulah bergurau cakap yang melampau-lampau ataupun sentiasa diperbuat bergurau cakap itu. Adapun sebab ditegah bergurau cakap dengan sentiasa itu kerana bimbang, sia-sia dan main-main padanya. Kalau terlampau sangat melawak, mesej yang kita nak bagi tu dia tak sampai lah. Mesej kita tu apa? Kesedaran tak sampai. Dia orang balik lawak je ke rumah dia. Dia orang balik lawak je. 1 jam, 2 jam dengar tu, hak mesej kesedaran tu tak sampai di hati. Dia orang balik lawak. Oh, dia kata malam ni lawak best. Apa manfaat majlisnya? Dia kata jangan sampai jadi lagu tu. Kerana sesungguhnya juga main itu harus, tetapi dengan sentiasa dikerjakan main itu dikeji. Dan ada pun tegah melampau-lampau bergurau cakap itu kerana ia mendatangkan banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Kira tu gelak sebanyak tak dia apa orang tu. Hati dia tak dapat apa. Bahkan mempesakai sakit dalam hati pada setengah ketika dan ahwal. Dan menghilangkan sopan santun. Dia hilang sopan, hilang respect. Itu nak kena jaga. Maka jika sekiranya tidak ada barang yang tersebut itu, maka tidaklah dicela. Kalau ada selang-seli, jangan sampai duk fokus dia nak bagi lawak, dia menjahanamkan, melarakan majlis itu. Bergurau cakap itu telah ditanya kepadanya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Ditanya oleh segala sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, tuan hamba ada bergurau melawak cakap dengan kami, sedangkan tuan hamba larang kami bergurau cakap lebih-lebih. Orang tanya Nabi, tuan pesan kat kami jangan duk melawak sangat, tapi tuan pun kadang-kadang ada juga duk sulam-sulam di dalam cakap tuan. Adakah tertentu boleh bergurau itu kepada tuan sahaja? Dia kata Nabi sajakah yang boleh, kami tak boleh? Sahabat tanya. Maka sabda Nabi SAW, bahwasanya aku bergurau dengan sekalian kamu, tetapi tiadalah yang aku cakap melainkan yang benar. Aku melawak pun, melawak tu melawak yang benar. Aku tak merapu, dia kata. Begitu. Bermula itu hadis hasan lagi sahih. Kemudian bergurau main cakap itu diperbuat oleh Nabi SAW. Maka mengapa dilarang pula kita bergurau bercakap itu? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya, aku kata bahawasanya Nabi SAW adalah dia bersama-sama sahabat dan ahlinya dan keluarganya lain daripada mereka itu di dalam sehabis-habis lapang dada dan sentiasa manis muka dan baik budi pekerti dan perangai dan sentiasa mensiarkan salam dan memulakan salam atas siapa yang dijumpanya dan berhenti atas siapa yang minta akan dia berhenti dan berjalan berpimpin dan berangkai-rangkai tangan dengan budak-budak dan hamba jariahnya. Ni yang kata Nabi.
Dia satu orang yang macam tu. Dia kalau dia melawak pun tak melukakan hati orang. Nabi dia macam tu. Dia ada kontrol. Dia ada kontrol. Dia tak sampai bagi orang kecil hati dengan dia. Tak. Nabi dia macam tu. Bahkan Nabi ni satu orang yang lapang dada, dan orang pun berlapang dada dengan Nabi. Bahkan Nabi ni satu orang yang langsung tak ada besar diri. Dia boleh berkawan walaupun dengan hamba, dengan jariah. Kita baca mukadimah di masjid Sultanah baru ni kan. Nabi dia macam mana? Sampai kadam-kadam ni, sampai orang-orang yang menjadi hamba dalam masyarakat Madinah ni, mereka habis respect dekat Nabi ni, habis hormat daripada dekat Nabi. Pasal apa? Pasal kalau mereka tahan Nabi nak tanya, Nabi berhenti dan Nabi layan mereka. Bahkan Nabi boleh berjalan, pegang tangan mereka, berjalan di dalam Madinah tu, sampai orang tengok, ish, Nabi layan hamba sampai macam tu rupa. Nabi dia tak ada act, dia tak ada sombong dalam diri dia. Bahkan dia sentiasa letak diri dia ni boleh didekati oleh sesiapa sahaja. Yang tu. So dia kata, dan bersatu hati dengan mereka itu, hingga hilang pada mereka itu akan hebatnya. Bukan hilang respect dekat dia. Hebat Nabi itu boleh hilang. Mereka boleh dekat dengan Nabi. Yang kadang-kadang hebat dia orang tak boleh dekat. Orang gerun, orang berasa sayau, orang nak pergi tanya pun tak berani, tak terkeluar di mulut. Sampai macam tu. Nabi tak. Yang tu dia boleh bagi orang dekat dengan dia, tapi dalam keadaan menghormati dia. Itu Nabi boleh buat. Baik, kemudian di bawah tu dia kata, jika seseorang itu ambil gurau dan cakap itu pekerjaan yang sentiasa dikerjakannya, kemudian berpegang dan berdalih pula dengan mengatakan Nabi buat bergurau cakap, ini salah. Dia melawak ni daripada awal sampai habis, melawak aja. Bila orang kata ni awak ni sampai macam ni melampau-lampau punya melawak ni, dia kata Nabi pun melawak. Dia berhujah secara salah. Nabi tak buat macam dia buat. Itu ceritanya. Kemudian tuan-tuan tengok sebelah tu, dia kata bergurau cakap Nabi SAW dengan mak saudaranya ni. Kita kata tadi ada sini. Iaitu tersebut satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Katanya telah datang kepada Nabi SAW mak penakan dia yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Dan mak saudara itu sudah tua. Maka kata dia kepada Nabi, doakan makcik masuk syurga. Ni mak penakan dia Safiyah ni mai, dia kata tolong doa bagi makcik masuk syurga. Sabda Nabi SAW, tidak masuk syurga orang tua. Dia kata itu melawaklah tu, melawak cara Nabi. Bila didengar oleh mak penakan dia akan sabda yang demikian itu, menangislah makcik dia ni. Akan dirinya sudah tua, tentulah tak masuk syurga. Dia duk ingat lagu tu. Ada orang dalam masyarakat ni dia tak arti melawak. Dia baca selapis ya. Orang lain cakap dengan dia ni makna tersirat. Ada, dia duk baca selapis tu. Yang dia betul bendui orang kata. Pasal apa orang kata betul bendui? Pasal bendui ni dia memang betul ke tak betul, tak boleh tutup pintu. Tapi bendui ni duk kena pijak. Betul tu cantik dah, tapi bendui ni duk kena langkah, duk kena pijak. Jadi kita ni tak boleh betul bendui, tapi kita kena betul. Tapi tak boleh bendui. Kan? Tak ada kutu main duk langkah kita, main duk pijak kita, main oi kawat tak boleh lagu tu. Jadi mak benakan Nabi ni bukanlah betul bendui, tapi jenis orang lurui. Bila Nabi kata orang tua tak masuk syurga, menangis dia. Maka menurut sebagaimana sabda Nabi SAW itu, maka sedih dia. Bila dilihat akan dia oleh Nabi SAW menangis makciknya tu, maka Nabi pun kata orang tua tidak masuk syurga dengan sifat tuanya itu, bahkan masuk syurga dengan sifatnya kembali muda. Itu yang kata Nabi melawak. Wallahu a'lam. Lepas ni dia main masuk tajuk bab silmira. Silmira maksudnya itu bab yang datang pada menceritakan orang yang suka bertengkar. Kemudian bertengkar nak menang. Jenis macam ni. Dia ni jenis satu suka bertengkar. Lepas tu pula bertengkar nak menang. Dia bukan nak cari hak betul tak, dia nak menang. Walau dia tak betul sekalipun, dia tahu kalah, dia nak menang. Apa kita nak kena buat dengan orang macam ni? Adakah kita nak pergi pakat demah dia seorang sikit, ambil tali ropiah, ikat kaki, ikat tangan, ambil kain buruk, posok dalam mulut, suruh duduk diam-diam?
ataupun nak buat lagu mana. Dengan hak jenis macam ni. Ada tak ada tuan? Oh, ramai dok dah macam ni. Yang ni dia panggil mirak. Kalau orang Melayu panggil merak. Buat ni. Kan? Dia merak. Ataupun dia kata merak buih orang. Jenis tak boleh. Dia betul seorang. Kita baca ayat Quran, hadis apa pun dia tak peduli. Dia kata kita tak betul. Dia kata dia betul. Ini tajuk akan datang. Dia panggil fil mirak. Lepas dia main pula tajuk fil madara, iaitu pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh lemah lembut bercakap walaupun dengan orang jahat. Bila orang jahat kan, kita tak boleh lawan dengan dia keras, sebab tak untung kita. Berlaku dekat Nabi, mai satu orang kan duk bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi pergi tengok-tengok, Allah, Nabi kata. Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata, Bi'sa binul Ashirah. Nabi kata, ni hak mai ni, dalam kampung kita ni, dia ni paling jahat. Nabi kata, Bi'sa ibnul Ashirah. Nabi kata, ni, orang hak paling jahat dalam kampung ni, mai. Nabi kata lagu tu. Tapi Nabi kata, panggil dia masuk. Nampak? Buka pintu, panggil masuk. Wa alana lahul qaul, dalam hadis kata. Nabi bercakap elok dengan dia. Alana, maksudnya bercakap lemah lembut. Nabi layan dia elok, Nabi sembang, Nabi cakap apa. Yang Aisyah duduk oleh cerai. Heran lah kan. Tadi kata jahat, dia duduk layan. Buat apa? Bubuh kacau terkorak gimana pun. Aisyah tak kata begitu lah. Tapi maknanya padan dengan jahat tu takkan nak layan macam ni. Layan cara orang jahat lah. Aisyah. Okey. Sampai balik. Bila balik Aisyah mai kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kata dia ni jahat. Habis tu yang pergi duk layan dia elok pasal apa? Nabi kata tidak adalah orang yang lebih jahat. Melainkan dia orang yang dijauhi oleh orang semua. Kalau orang semua pekat lari, maka lebih-lebih jahat dia. Tak apalah, kita layan dia. Manalah nak tahu, kadang-kadang kerana layanan kita yang baik tu boleh ubah dia. Satu. Dan ulama' dalam membincangkan hadis tu, ulama' kata apa? Dengan orang-orang yang macam ni, jenis jahat ni, kalau kita pergi buat lebih kurang kat dia, oh, dia menyahanam kita lagi teruk. Dia jenis mulut cakap tak ada tapisnya. Dia pergi bercakap habis satu kampung, dia tadi tak boleh pakai ni, dia kata aku pergi rumah dia. Dia mula lebih lagi memudaratkan kita. Jadi bagi orang yang macam ni, cara dakwah pun kita layan dia, mudah-mudahan kot dia boleh berubah dan dia tak memudaratkan kita. Dia beza dengan hadis yang Nabi kata apa? Di antara tanda akhir zaman, di antara tanda apa azab Tuhan nak main ni apa dia? Wa ukrimar rajul makhafata syarrih. Satu lain. Satu orang jahat dimuliakan dia kerana takut jahat dia. Itu lain. Dia jahat, kita pergi angkat dia bagi jadi ketua, kita hormat dia, makhafata syarrih, kerana takut jahat dia. Kalau kita tak buat lagu tu ke dia, dia boleh buat naya kita. Itu bab lain. Ni dah, ni dalam kes ni Nabi buat lagu tu pasal apa? Nak dakwah dia. Kanu dalam kes apa, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah kata apa dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun? Allah kata dalam Quran, izhaba, dua orang, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tuhan kata dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun, ni hampa dua pergi jumpa Fir'aun hak jahat ni. Faqula lahu qawlan layyinan, tapi cakap elok-elok. La'allahu yatazakkar, mudah-mudahan Fir'aun ni teringat dekat Tuhan. Au yakhsha, atau nak cantik lagi, dia jadi takut dekat Tuhan. Jadi kalau kita lawan keras dengan keras lingkup jahanam. Ini dia antara kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Lepas itu dia main fil iqtisad fil hub wal bughd. Dia kata kita dalam nak suka ataupun dalam nak benci satu-satu orang tu patut padan. Jangan suka dekat satu orang ni sampai all out. Takut satu hari kita jadi hal dengan dia.
Jangan kita benci dekat satu orang ni sampai habis-habisan, sampai tak reserve sikit pun. Takut satu hari dia jadi kawan baik kita. Ni Islam dia main macam tu. Jadi apa pun ada reserve sikit, kecuali dengan Allah dan Rasul. Yang tu tak ada reserve. Kita sayang Allah, sayang Nabi ni maksimum. Lain daripada Allah dan Rasul, reserve sikit. Takut satu hari ke depan nak jadi apa, kita mana tahu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita tengok malam ni memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.